Oke, selamat pagi semua. Oke, duduk semua. Terima kasih, cikgu. Pada hari ini kita akan memulakan kelas. Cuba tengok video yang cikgu tayangkan di depan ni. Okey, berdasarkan video yang kamu nampak tersebut, situasi di manakah pembaca berita itu berada? Siapa tahu? Dewan Mahkamah. Mahkamah apa? Tinggi. Ya, tajuk kita hari ini apa? Siapa tahu? Ya, tajuk kita hari ini adalah Mahkamah Tinggi. Okey, seterusnya kita akan mulakan kelas. Mahkamah Tinggi. Okey, cuba lihat dekat topik 5 kalau dekat buku korang. Bahagian Mahkamah Tinggi. Ada bawa buku semua? Ada kan? Okey, sama kan perkara yang cikgu sampaikan dekat sini dengan buku kamu kan? Ya. Sama kan? Okey. Mau dah buka buku ke? Ya. Dah ke? Okey, ni bagi korang satu, kalau ada yang tak cukup tu kongsi dulu kan? Ini salah satu, kalau tak cukup kongsi. Cikgu teruskan dengan hakim. Cara pelantikan hakim Mahkamah Tinggi iaitu adalah mengikut perkara 122B, iaitu mengikut perkara 122B ini, pelantikan hakim-hakim Mahkamah Tinggi juga menyatakan bahawa hakim-hakim Mahkamah Besar Mahkamah Tinggi ini adalah tertakluk pada perkara 122C, iaitu hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Okey, semua dapat tak? Lepas apa? Nasihat siapa tadi? Ya, atas nasihat Perdana Menteri. Selain itu, hakim ni juga dilantik adalah mengikut perkara 122B kuasa 3, iaitu sebelum memberikan nasihatnya di bawah pasal 1 juga tentang melantikkan hakim besar Mahkamah Tinggi, Perdana Menteri hendaklah boleh dengan hakim besar Mahkamah Tinggi. Dan jika pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Tinggi di Sabah atau Sarawak, maka Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Menteri bagi setiap menteri Sabah dan Sarawak. Okey. Seterusnya untuk cara penambahan jawatan hakim ini, dia ada dua cara, iaitu meletak jawatan ataupun dipecat daripada jawatannya. Bagi yang untuk dia meletakkan jawatan ni, bagaimana dia secara sukarela lah untuk meletakkan jawatan diri sendiri tu. Tetapi kalau dia dipecat daripada jawatan dia tu, cara yang kedua, seseorang hakim Mahkamah Tinggi ini boleh dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong atas short finger. Proses pemecatan seseorang hakim Mahkamah Tinggi bermula dengan Perdana Menteri membuat rayuan presentasi pada Yang di-Pertuan Agong untuk memecat hakim itu atas mana-mana alasan seperti melanggar mana-mana kod etika, tidak berupaya menjalankan tugas, atas alasan jawatan beliau juga dengan katanya kerana lemah anggota badan tak akan bermaknanya tidak waras lagi lah seorang hakim itu, bermakna dia boleh dipecat atas short finger. Lepas mendapat rayuan daripada Perdana Menteri,
sebuah tribunal dan merujuk perkara itu pada tribunal yang telah dilantik oleh YCPA ataupun yang Tuan Go. Anggota tribunal tersebut dilantik oleh yang Tuan Go haruslah terdiri daripada tidak kurang daripada 5 orang atau bekas hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan atau hakim yang setara dengannya di mana-mana negara anggota Commonwealth. Seterusnya, semasa menuju tribunal tersebut membuat suaranya, YCPA atas nasihat Perdana Menteri boleh menggantung jawatan hakim yang berkenaan. Berdasarkan suara tribunal tersebut, YCPA boleh memecat seorang hakim Mahkamah Tinggi daripada jawatannya. Tiada rayuan boleh dibuat pada keputusan tribunal ini. Sebab keputusan tribunal ini adalah mahkamah. Okey, seterusnya bidang kuasa asal ni. Kita lihat dekat tujuh orang ada kan? Bidang kuasa asal dia adalah membicarakan apa dua kes sivil dan jenayah, menjatuhkan apa saja hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang, terbatas kepada bidang kuasa tempatan. Seterusnya, untuk bidang kes rayuan adalah mempunyai kuasa penyeliaan dan perubahan keputusan semua mahkamah bawahan, serta bidang kuasa untuk membicarakan semua rayuan daripada mahkamah bawahan sama ada kes sivil maupun kes jenayah yang akan korang lakukan semasa dalam aktiviti nanti. Jadi semua ready. Bidang kuasa lain Mahkamah Tinggi adalah seperti memberi nasihat kepada Mahkamah Rendah dalam hal perlembagaan, boleh menyemak keputusan perkara kehakiman seperti kemalangan kenderaan motor, pertikaian antara tuan rumah dan senewa, pesahan atau pembubaran perkahwinan perceraian, dan perkara suami isteri. Ini bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan perceraian. Memusnahkan dan perkara berkaitan dengan hubungan serikat, penjagaan hak kanak-kanak, pemberian kenyataan hak wasiat dan juga surat kuasa mentawai oleh. Baiklah, seterusnya injangsi itu siapa tahu? Ya, injangsi. Okey, dalam semua prosesi injangsi itu apa? Cikgu terangkan, injangsi itu adalah perintah mahkamah yang menuntut supaya pihak yang terbabit tidak menghentikan sesuatu tindakan atau sebaliknya. Contoh Mahkamah Tinggi hari ini mengeluarkan ataupun menghalang Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia daripada mengisytiharkan Pilihan Raya kecil di kawasan Batu Sapi. Batu Sapi itu mana? Disaparkan. Ini adalah sebagai contoh sahaja. Dia tindakan Mahkamah itu adalah menghalang. Itu sebagai contoh. Okey, seterusnya pembatalan kontrak. Seterusnya adalah kesalahan individu. Baiklah, kita ke atur cara kes sivil di Mahkamah Tinggi. Cuba tengok satu buah. Ada tak dalam buku korang? Ada kan? Okey. Atur cara kes jenayah di Mahkamah Tinggi. Kes sivil di Mahkamah Tinggi ini adalah barang bukti tindakan undang-undang yang diambil oleh seseorang individu plaintiff untuk mendakwa orang lain defendant yang telah melanggar hak-haknya. Siapa plaintiff tu? Siapa tahu? Orang yang membuat memfailkan kes. Orang yang memfailkan kes. Defendant tu siapa pula? Orang yang dibela, orang yang tertuduh. Yang defendant adalah yang tertuduh. Seterusnya, pembicaraan di Mahkamah Tinggi dimulakan apabila pihak plaintiff berjaya mendapatkan writ. Writ ini adalah dokumen rasmi untuk meminta defendant menghadirkan diri di mahkamah. Dalam writ tersebut juga dinyatakan siapakah pihak plaintiff dan pihak defendant. Kiranya pihak defendant gagal menghadirkan diri, keputusan mungkin dibuat tanpa kehadirannya. Writ diserahkan secara langsung pada pihak defendant secara langsung atau keduanya. Kira kedua-dua
di bangunan kediaman pihak tender ataupun rumahnya. Atau diiklankan dalam akhbar. Contoh, kalau di Sarawak ni, Tulisan Borneo. Atau cara yang dipikirkan yang sesuai oleh mahkamah. Seterusnya, pihak tender juga boleh melawan writ tersebut dengan menghadirkan diri ke mahkamah dalam tempoh yang ditetapkan. Dia boleh memilih sama ada untuk menuntut perbicaraan atau tidak menuntut perbicaraan. Okey. Seterusnya, atur cara kes jenayah di mahkamah tinggi. Seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah atau boleh ditahan oleh polis melalui beberapa perkara, iaitu waran tangkap. Waran tangkap itu siapa tahu? Cuba tengok dekat buku apa? Untuk yang dibuat oleh mahkamah. Oleh mahkamah? Untuk menangkap pesalah. Ya, untuk menangkap pesalah. Kalau perintah saman mahkamah ni adalah saman menyatakan pertuduhan. Ialah satu hukuman yang menyatakan pertuduhan yang memberikan tertuduh hadir ke mahkamah. Tangkapan tanpa waran ni adalah melalui satu operasi. Mana operasi bantuan dadah ke just orang tubuh tak dibulankan. Jadi mereka terus tangkap tu. Tanpa waran tu. Sebabnya operasi. Okey, seterusnya ataupun laporan daripada seseorang yang mempunyai bukti yang cukup. Iaitu adalah dinyatakan bahawa tangkapan tanpa waran. Perbicaraan akan bermula dengan membuat pemeriksaan terhadap pengaduan. Tertuduh akan mengaku bersalah. Kalau dia mengaku bersalah, pendakwa akan mengemukakan fakta kes dan hukuman ini dijatuhkan. Tapi kalau dia tak mengaku bersalah, dia akan memohon untuk dibicarakan. Maka pembicaraan di mahkamah ini akan dijalankan jika mahkamah berpendapat bahawa adalah alasan yang mutabak dan menjadi untuk mensabitkan tertuduh, maka tertuduh dikehendaki membela diri. Okey, seterusnya tertuduh boleh memberi keterangan dengan cara. Ada 3 cara. Memberi keterangan di kandang orang salah. Bermakna, maka tertuduh tidak boleh dikenakan pemeriksaan oleh peguam pendakwa yang mewakili pihak plaintiff. Kalau dia memberi keterangan bersumpah ni, tertuduh boleh diperiksa oleh pihak pendakwa raya yang mewakili pihak plaintiff. Terusnya, berdiam diri di mahkamah. Contoh, just mematuhkan diri dalam mahkamah. Maka jika begini, pihak pendakwa raya terpaksa membuktikan yang tertuduh adalah bersalah hingga tidak ada yang syak, yang apa alasan yang menetapkan. Jadi dituduh bersalah, itulah dia tu, sebab dia hanya berdiam diri. Okey, seterusnya cikgu nak korang nyatakan apa dia bidang kuasa asal mahkamah tinggi. Tutup muka, jangan tengok. Bidang asal mahkamah tinggi. Apa dia? Bicarakan bicarakan kes sipil dan kes jenayah. Lain dia? Apa tahu? Ya? Bicarakan kes apa? Kes apa sama? Ya, kes yang berat adalah kes jenayah. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada aktiviti. Cikgu nak korang bentuk 2 kumpulan ikut susunan di dalam mahkamah. Sila buat demikian dan bergerak sekarang. Ya, kita kasih sebentar. Okey, kita kasih sebentar. Yang lain tu gerak. Macam mana? Ini kamu dah bincang sama sendiri kan? Okey.
Iya, iya tahu. Oke, semua teman sehat kan? Tempat ini tengah, letak sini lagi, boleh tak? Letak tangan meja aku kasih lo. Laptop lagi. Dah, letak meja hati sini. Mana letakkan ini lagi salah, ini lo. Ya. Ini yang salah. Kalau beda kan kita biar tahu kenapa pembela tidak ya. Tapi jauh saja kurang dia ini meja nih tengah. Mana tempat hadirin? Hadirin di belakang sini. Hadirin di belakang, yang depan nih satu desanya duduk di sini. Ini kan macam ni salah. Saksi depan nih. Saksi ada dulu. Kan kita apa sebutnya? Iya, oke. Ambil videonya. Tahu salah salah nih tahu boleh salah kan? Ini salah. Salah itu lah kami ni. Oke, semua dah kah? Amin.
Mau namin tunjukkan ke yang dalam keadaan seperti ada satu yang jalan kaki itu. Ini jalan apa? Mana buah kamu nak duduk lagi? Buang belok, buang sarang. Oke, terus kakak buang. Sama, boleh. Aku Ya, jangan masalah ya. Kita mulai lompat peluang. Untuk bulan bulan yang kedua, yang sebelah sana ada bulan yang pertama. Untuk satu kumpulan itu 1 jam satu kumpulan ya. Jadi take note dengan kamu punya waktu. 11 berapa? 80 kan? dalam telegram kita bilang ya. Oke, kumpulan yang kedua, yang pertama ready ke? Sebab yang kumpulan kedua ni ada masalah sikit. Boleh tak korang yang mulut saya sedikit? Boleh. Oke. Boleh, bro. Oke, tutup meja ikut sini.
Semua dah ready kah? Dah. Buat. Jadi mas, lagi kalau. Jangan ada mas. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kantor Kesehatan ingin melakukan simulasi pembunuhan yang telah berlaku sekarang. Suspek yang datang ke rumah mangsa untuk meminjam juta jumlah wang pada mangsa. Si mangsa dan suspek sedang berbual seperti itu. Perbualan tersebut telah menyebabkan berlakunya berbagai kerusakan. Sehingga suspek terasa menambah emosi, lalu memisah dari dapur. Suspek terus menikah masa serta mengelakkan masa hingga pukul. Suspek membawa putera tersebut ke luar mangsa. Lalu keluar dari rumah mangsa dalam keadaan yang terdesak. Melarikan barang kosmetik, barang beg tangan, 2 buah sandwich dan sejumlah wang. Ada mangsa yang baru saja balik dari sekolah ternampak kakaknya yang berlumuran darah di ruang tamu. Suspek melarikan diri ke rumah dengan keadaan yang terdesak dan memberitahu ibunya bahawa suspek ternampak mangsa yang berlumuran darah. Ibu suspek terus melaporkan kepada pihak polis. Pihak polis dan detektif menyesat tempat kejadian dan mereka memilih bahan bukti yang ada lalu mengambilnya. Terdapat bekas tapak kaki yang ditemui pada lantai di tempat kejadian. Lalu mereka juga menemui pisau yang mempunyai tulisan darah di luar tempat kejadian.
Mereka pergi ke rumah praktek kerana pemilik sidang sekarang belum telah melihat rakaman CCTV di selepas kejadian yang berdekatan dengan sidangnya. Mereka juga menemui bahan bukti seperti barang kosmetik, 2 buah keliling dan barang kemas di rumah praktek. Suspek ditahan lalu dibawa ke balai polis untuk ditolak.
Baiklah, apa-apa bahan bagaimana yang memberikan adalah dilarang. Sila matikan dengan bimbit dan hanya buang dan membawa dia saja digunakan. Dengan izin yang baik untuk menggunakan sebutan gas. Case jenayah bernomor 040138001220 di antara pembawa layar dengan orang penasihat Siti Fatimah binti Ali bernomor 0904. Pembawa raya, sila membaca perjuangan. Ya, baik. Saya Dr. Nidya Farana Naidwan sebagai pembawa raya di pihak pembelaan bangsa yang dibuat. Yang baik. Saya memohon pertuduhan dibacakan terhadap tertuduh. Bahawa kamu 1 November 2020 kira-kira jam 9 pagi di kampung Bukit Batu, Telembong, Hulu Terengganu dituduh membunuh seorang remaja yaitu Siti Nur Surya binti Ismail yang berumur 19 tahun ditemui mati dalam keadaan tertiarap di bahagian ruang tamu rumahnya. Kejadian itu menunjukkan bahagian pergelangan tangan sendiri bangsa itu didesak dengan sebilah pisau dan kecederaan pada anggota badan yang lain. Maka dari itu, kamu dituduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kejaksaan Pasal 574. Jika dikenakan kesalahan, akan dikenakan hukuman denda. Kemudian, izinkan saya untuk membaca pasal kes. OPT Siti Fatimah binti Ali berumur 19 tahun, nomor kad kenalan 011118130904, beralaman Kampung Bukit Batu, Telembong, Hulu Terengganu, didakwa di Mahkamah Tinggi Shah Alam. OPT telah dituduh ditahan kerana ada pesan, gigitan dan syarat pada anggota badan OPT dan telah dituduh melakukan kesalahan di bawah Akta 574.
Menarik. Jika betul mau dibacakan, pembicaraan dimulakan dengan saksi jika ada yang keterangan oleh peguam kedua-dua belah pihak beberapa hakim. Terjadi keputusan dilakukan berdasarkan antara kedua-dua belah peguam dengan memberikan penjelasan penting. Berikut keterangan pihak peneliti adakah kamu maupun kesalahan yang kamu lakukan seperti Fatimah atau kamu ingin dibicarakan? Tidak, ya, Arif. Saya ingin dibicarakan dengan tadi. Yang lain, saya sebagai pihak pengawal raya akan mengemukakan dua orang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama, yaitu Nurliana Suhada binti Ismail untuk memberi keterangan, dan saksi yang kedua diminta untuk menunggu di luar. Sila angkat tangan dan ikuti. Bahwa saya Nurliana Suhada binti Ismail Muda sesungguhnya akan bercakap benar, tidak apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belakang. Dengan izinnya Arif, Syekh Nurliana Suhada binti Ismail kiranya dekat kepada mahkamah ini nama, umur, dan pekerjaan Anda. Nama saya adalah Nurliana Suhada binti Ismail Muda. Saya berumur 15 tahun. Saya tinggal di kampung Lubuk Batu sebelum saya belum kenal. Dan saya masih dengan ini Mahkamah Kepegumaan Siti Nurliana binti Ismail disambung kembali. Terdakwa Raya, kami ingin membuktikan bahawa keterangan ini tidak akan bercanggah dengan bukti-bukti yang telah dijumpai pihak forensik. Nurliana Suhada binti Ismail menyebutkan keterangan Anda tentang kejadian siapakah bersama kamu sendiri? Pada ketika itu saya bersama dengan ibu saya yang dalam keadaan beliau. Bahkan saya yang Arif boleh kepada pendakwa Raya. Bagaimana Anda boleh mempercayai kita negara baru boleh bertahun dengan apa yang dikatakannya? Kebetulan kita terletak pada umur yang Peguam Medan. Kerana beliau berada di tempat kejadian. Di penerangan Anda, mungkin Anda percaya dengan apa yang dikatakannya, tapi tidak percaya, dan Arif yang lain dan saksi yang lain percaya dengan apa yang dia katakan. Kita boleh percaya kepada Syekh Nurliana Suhada binti Ismail, yaitu adik kepada Mahkamah melalui bukti yang ditemui oleh pihak forensik. Kemudian, ayah kamu berada di mana ketika kejadian?
ayah itu pertama pada masa itu ayah berapa lama masa diambil seorang sampai ke dalam budaya? Semua masalah kemudian aku hadapi saya gambarkan kepada mahkamah bagaimana keadaan tempat kejadian tersebut. Pada masa itu dan berbeda dan saya terus ke ruang tamu dan terus ke barang-barang dalam dalam keadaan berbeda. Apakah yang menjadi mangsa adalah mangsa dari lagu yang semakin lebih bernyawa mangsa pada hari lagu. Seterusnya, apa yang dilakukan dengan sebagai silakan laporan polis yang kamu buat. Maafkan saya ya, dia memberitahu bahwa dia yang melaporkan pada polis, tetapi tahu saya anak buah saya dan ibunya yang membuat laporan tersebut. Tetapi memang saksi telah membuat laporan dan beliau di tempat kejadian tersebut. Yang lain, izinkan saya bertanyakan soalan kepada tertutup. Bahwa saya Siti Fatimah binti Ali sesungguhnya akan bercakap benar tidak apa-apa yang tidak benar melainkan benar-benar Saya ada beberapa soalan kepada awak. Siapakah nama sebenar awak, berapa umur awak, dan di mana awak tinggal? Nama saya Siti Fatimah binti Ali, umur saya 19 tahun. Dan saya tinggal di kampung Buku Asbatu sebelum berapa lama awak dah berkenalan dengan Namsa? Saya berkenalan dengan Namsa selama 2 tahun. 2 tahun berkenalan dengan dia? Tapi awak habiskan nyawanya 1 hari saja. Hebat, sungguh hebat. Baik, iya atau tidak awak membunuh mangsa dengan kejam disebabkan awak marah dengan dia? Tidak, pada masa tersebut saya bersama kawan saya itu Aisyah. Saya bukan bertanyakan kisah awak, tapi saya tanya kepada awak iya atau tidak. Jawab dengan betul, dengan tegas, dan saya nak awak jawab dengan jujur iya atau tidak. Tidak. Pada masa tersebut saya dengan Aisyah binti Abdullah pergi ke pusat milik gelar Pekaring Jaya untuk membeli gelar. Suspek, maafkan saya, yang Arif, suspek tidak didapati berada di tempat yang diberitahu oleh terduga pada waktu kejadian berdasarkan rakaman kamera di dalam CCTV. Yang Arif, saya Allah bela berikan peluang kepada penawar raya untuk memberi hujah fakta tersebut. Yang Arif, suspek tidak didapati berada di tempat kejadian, di tempat yang diberitahu oleh terduga tadi. Waktu kejadian berdasarkan rakaman kamera tertutup yaitu CCTV di bangunan Berjaya Times Square tersebut. Izinkan saya Arif untuk membantah hujah penawar raya. Saya mempunyai saksi yang menunjukkan bahawa anak buah saya berada di pusat membeli gelas tersebut iaitu di Berjaya Times Square. Saya meminta izin untuk membawa saksi tersebut.
Tidak benar melainkan benar belaka. Yang lain, izinkan saya bertanyakan soalan kepada saksi kepada berikut. Adakah benar Anda bersama sebuah di tempat yang dikatakan oleh saksi? Ya, benar ya Arif. Saya membeli belah bersama objektif di Berjaya Society. Okey, saya Arif, izinkan saya untuk mengumumkan saksi yang kedua. Angkatan sana pada tim berikut saya. Bahawa saya. Betulnya. Akan bercakap benar. Tidak apa-apa yang tidak benar. Melainkan benar. Ya, baik. Saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk membantu kuatan saya yang baik. Pak Ahmad, kita berikan keterangan tentang kejadian bangsa seorang remaja Siti Nur Surya binti Ismail dibunuh Irfan. Kenapa ada seorang wanita yang sangat terletak berkeluar dari rumah dan dia sangat aneh. Encik, adakah benar Anda pemilik rumah sarang burung? Ya. Saya untuk kedua, baik. Cek iaitu Pak Ahmad. Benarkah Anda pemilik CCTV tersebut? Adakah Anda berada di situ pada waktu itu? Ya. Tahu saya, bukti ini tidak relevan dan tidak hukum. Hal ini kerana sekarang adalah zaman moden, jadi CCTV itu boleh diubah sesuai ataupun diedit. Dan tambahan pula bagi saya, rumah sarang burung kamu berdekatan Dan ikut saya bahawa saya sekarang menjadi terbaik. Sesungguhnya akan dekat benar. Tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Puan, di manakah keberadaan anak Puan semasa kejadian tersebut? Pada hari kejadian tersebut, dia ada mengambil perjalanan dari saya keluar dari rumah untuk pergi ke pusat masjidlah sahabatnya iaitu Aisyah. Itu saja. Bilakah mereka pulang? Mereka pulang dalam jam 5 petang. Bagaimanakah keadaan anak Puan ketika itu? Puan mesti sudah tahu bahwa anak Puan berkawan dengan keluarga. Jadi bagaimanakah perwatakan ataupun bagaimana orang bermasa tersebut? Dia anak saya itu seorang yang baik. Saya pun tak pernah tengok dia buat benda yang tak elok. Mereka selama ini memang rapat dan tak mustahil
anak saya telah membunuh. Bagaimana pula kewasakan semasa? Si Masa tu selalunya dia tu selalu rasa tak puas hati dengan anak saya, selalu cakap bila tak elok dengan anak saya, itu yang saya dengar daripada anak saya. Dia seorang yang sangat garang. Ada yang lain? Maka saya hari ketika saya tanya pada adakah anak saya kepada saya menjawabkan anak Wan. Adakah anak saya bahawa si Mangsa sering mengejek beliau? Bagaimanakah anak saya? Dan saya akan dia sebab saya memang kenal dia dari pojok kecil sampai besar sekarang. Puan yakin, dia yakin. Dalam yang lain. Yang lain, izinkan saya sekali lagi untuk bertanyakan kepada Tuan. Benar. Adakah selama ini Anda dengan Mangsa ada konflik? Ya. Apa yang dilakukan oleh Mangsa pada Anda? Dia selalu bersikap tidak elok kepada saya. Bohong. Adik Mangsa ada memberitahu saya, iaitu anak buah saya. Anak buah saya memberitahu bahawa kamu yang sering mengejek beliau, mengatakan beliau adalah orang miskin. Adakah benar yang tersebut? Tidak ya, Arif? Yang Arif, izinkan saya untuk membagi semula saksi saya yang pertama. Cik Nurliana kepada bibi saya membuat keterangan semula kepada mahkamah ini tentang kejadian yang berlaku. Pada masa itu, saya baru balik dari sekolah pada jam 2:30. Pada itu saya nampak Fatimah dan tergesa-gesa untuk pergi dari rumah tersebut. Dan saya terdapat kesan gigitan pada tangan kiri. Cik Nurliana dari Israel. Adakah benar ini barangan Mangsa dan sebilah pisau yang dijumpai di ruang tamu, keadaan mayat, telefon bimbit yang dicuri oleh terduga, dan bukti ada kamera di tertutup CCTV yang dimiliki oleh Cik Muhammad, dan ada bukti didasarkan oleh forensik. Ya benar. Baiklah, itu saja yang lain. Berdasarkan keterangan daripada Saudara PK memutuskan bahawa Siti Fatimah bersalah atas kesalahan membunuh Nur Suraya dengan dijatuhkan hukuman mati dengan huri di bawah 302 Kanun Penyiksaan.
Kami dari 92 yang juga tentang perusahaan HAM. Kami ingin menayangkan video ini adalah imbas kemarin semasa atlet pilih yang datang ke rumah karena untuk menunggu dan data tanah hidup rumah dan tetap. Ini adalah laporan selepas 2 hari untuk menandatangani dokumen tersebut. Hei perempuan, pada kedatangan ke dokumen yang kau beri tu. Lihat ke? Dapat dokumen ni? Hah? Ikut je lah kesian tu. Aku dah bagi kau 2 hari untuk tanda tangan aplikasi. Susah sangat ke? Aku memang salah ya? Ikut. Ikut yang ready. Yang kedua, jaga tu. Banyak sangat ke nama kau ada kat sini. Aku banyak berhak tau. Tadi, kita dekat. Okey, kalau kita bisa dulu ke rumah. Okey. Kalau kami polisi. Kalau orang macam keluar. Keluar.
Presiden itu seperti rekaman CCTV yang menunjukkan mereka membuat jendela. Nanti dijelaskan kepada saya. Oke, saya akan mengeluarkan duit jendela bagi kepada jendela dan tidak berbalik sama. Kejadian ini di mahkamah. Di dalam mahkamah ini, bahwa bidang pasal nomor 13 penawaran lawan sebuah bidang. Bahwa kamu, Miaskot dan Miaskot, pada 2 Februari 2022 telah melakukan kegiatan dengan menggunakan senjata berbahaya, yaitu sebilah pisau ke jendela. Oleh yang demikian, kamu berdua telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah atau pewarisan pembentukan keluarga saudara satu. Jika ada kesalahan, kamu boleh dihukum penjara sehingga beberapa tahun serta boleh dikenakan denda atau kurungan. Oke, pada hari ini saya dari barisan pihak pelatih menyatakan bahwa kamu, Cik Nana dan Cik Miaskot, pada 3 November telah didapati menggugut dan akan membunuh kakak kandung ataupun kakak tiri serta meminta 50 harta peninggalan Datuk Jabondes, yaitu merupakan bapa kandung Cik Bella, dan di tempat kediaman Cik Bella di Taman Melati KL pada jam 2 petang. Dan kiranya didapati bersalah tersebab secara mengumpul dan akan membunuh mangsa, sekiranya enggan menurunkan tanda tangan untuk hak pewarisan harta. Dengan itu, kamu telah melakukan kesalahan di bawah Akta Pewarisan Kurungan Peruntukan Keluarga 1917. Pada hari ini, saya dari pihak defendant menyangkal dengan keras-kerasnya persidangan tersebut. Hal ini kerana pada tarikh 3 November yang dinyatakan oleh pihak penafian
yang mewakili Cik Bella adalah tidak berasaskan sama sekali kerana pada tarikh tersebut anak korban saya berada di dalam negara. Izinkan saya bersuara yang Arif. Cik Nia dan Cik Lana, saya dapat bukti menunjukkan bahawa kamu berdua tidak berada di luar negara pada tarikh berikut. Dan pasport mereka berdua tidak menandakan tarikh berikut mereka telah keluar negara. Yang Arif. Maafkan saya, saya ingin membantah. Ya, saya juga telah mendapat beberapa bahan bukti bahawa menyatakan yang mereka berdua berada di luar negara pada tarikh tersebut dan terdapat dokumen yang telah saya dapat bahawa mereka berdua telah menguruskan beberapa buah syarikat di luar negara. Bacaan yang Arif. Anak tuan saya telah memberitahu saya 2 hari yang selepas kejadian mereka cuba untuk mengumpul anak tuan saya sekiranya enggan menandatangani surat perjanjian surat pemindahan harta kepada askar atas nama mereka. Dan saya ingin menanyakan kepada anak buah saya, adakah anak bukti? Bolehkah saya memanggil saksi untuk anak buah saya yang Arif? Oke, saksi. Saksi bernama Tidak bertengah-tengah saya dan bahwa saya sesungguhnya saya akan bersikap benar bahwa saya betul ini lihat semuanya akan bersikap benar. Tidak apa-apa yang tidak benar saya akan mengatakan. Tidak ada apa-apa yang benar melainkan benar saja. Ya Arif, izinkan saya bertanyakan beberapa soalan kepada saksi. Dengan izinnya, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan Anda. Saya adalah Betul Media. Umur saya 23 tahun dan kerja sebagai security di tempat kediaman Cik Bella. Adakah Cik hadir ke mahkamah ini untuk memberi keterangan yang benar? Ya. Boleh Cik ceritakan kepada mahkamah apa yang berlaku, sesuatu yang berlaku pada hari kejadian? Masa hari kejadian pada jam pukul 8.30 pagi, Cik Nana dan Cik Nia telah pergi berjumpa dengan Cik Bella untuk meminta keterangan daripada Cik Bella. Boleh tak saya gambarkan kepada mahkamah sesuatu yang berlaku? Adakah di situ berlaku kedudukan untuk secara baik? Pada masa kejadian, Cik Nia dan Cik Nana telah berkelakuan dasar terhadap Cik Bella supaya dia menandatangani dokumen tersebut.
Mengikut keterangan yang diberikan oleh anak buah saya Yarif, beliau dah menyatakan bahawa Cik Mia dan Cik Nana cuba untuk membunuh beliau kiranya enggan menandatangani. Adakah itu benar? Ya. Pertanyaan Yarif, perkara yang diajukan oleh Nawalaya adalah tidak sama sekali berdasarkan pokok perbicaraan ini. Proses saya misalnya. Mengikut keterangan saksi, Cik Nana dan Cik Mia cuba untuk mengukur dan membunuh Cik bila kiranya yang menandatangani perpindahan harta tersebut. Adakah Cik mempunyai bukti di tempat kejadian kiranya ada sesuatu yang mereka gunakan untuk cuba membunuh ataupun sebaliknya? Apa yang terjadi kepada Hamzah itu Cik Bella selepas kejadian tersebut? Cik Nana dan Cik Mia telah meninggalkan Cik Bella di rumahnya disebabkan Cik Bella tidak mahu mendatangkan dokumen tersebut. Ya Arif, izinkan saya bertanyakan beberapa soalan juga kepada Cik Nana dan Cik Mia. Sesungguhnya kan benar akan tetap benar, tiada apa-apa yang tidak benar, tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan dengan angkatan benar. Bahwa saya sesungguhnya kan berkata benar dan berkata benar, tiada apa-apa yang tidak benar, tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan benar yang benar. Cik Mia dan Cik adakah kenyataan yang saksi katakan tadi itu adalah benar? Benar. Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Mengikut keterangan Hamzah dan kakak ini saya, Cik Bella mengatakan bahawa Cik Nana dan Cik Mia menyerang beliau pada 3 November jam 2 petang di kediaman beliau dan membuat beliau kiranya enggan menandatangani pindahan harta itu. Adakah beliau membuat itu? Adakah Anda cuba untuk mengukur dan membunuh beliau? Tidak. Saya mempunyai bukti bahawa mereka berdua memang benar-benar berada di bandara masa itu. Kerana di sini terdapat beberapa bukti mereka telah membuat satu kerja di luar, yaitu menguruskan bisnes bapa diri mereka, yaitu Jeff Bezos. Pasaran yang ada. Terdapat juga bukti yang mengatakan mereka berdua ini telah mengelapkan duit mereka. Atas itu sudah pasti tidak benar. Ini adalah bukti yang mengatakan bahawa sejumlah wang yang agak besar dikeluarkan secara berturut-turut dan dalam masa bulan yang sama dan cuma sehari saja
negara dikeluarkan. Itu merupakan adalah bukti jumlah uang yang dikeluarkan oleh Kek Nana dan Kek Nia. Anak buah saya juga mempunyai saksi bahawa mereka ada mengeluarkan sejumlah uang yang agak besar untuk beli syarikat. Izinkan saya memanggil saksi. Bahwa saya adalah anak LPP, sesungguhnya akan berusaha benar, tidak apa-apa yang tidak benar, tidak apa yang tidak benar, melainkan benar-benar belakang. Maaf, Naris, izinkan saya bertanya soalan kepada Ibu. Saya adalah, berapa lamakah Anda sudah bekerja di syarikat tersebut? Saya sudah terlibat dalam syarikat tersebut selama 2 tahun. Boleh tak saya terangkan kepada saya bagaimanakah keadaan ekonomi syarikat tersebut? Pada mulanya ekonomi syarikat tersebut ada turun dan naik, tapi selepas dipegang oleh Kek Nia dan Nana, banyak pengeluaran yang dilakukan daripada pemasukan. Namun, saya juga mendapat bukti bahawa pengeluaran di syarikat tersebut agak meningkat selepas mereka berdua memegang syarikat tersebut. Boleh saya jelaskan bagaimana ia melakukan? Selepas Kek Nia dan Kek Nana pergi ke tempat saya kerja, banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh mereka dua. Saya mempunyai bukti juga isi pengeluaran uang tersebut untuk yang didapatkan untuk pembiayaan sekolah. Kenapa Raya? Ada apa-apa lagi untuk ini? Ya, ada. Kenya dan Kek Nana juga telah memasukkan dokumen syarikat bahawa peningkatan dalam ekonomi syarikat mereka itu adalah palsu. Ini adalah merupakan bukti yang mengatakan mereka itu menukar banyak pengeluaran uang disebabkan oleh Kek Nana dan Kek Nia. Untuk dijadikan saham miliknya. Namun, seharusnya harta tersebut haruslah dibagikan kepada tiga juga. Kerana semasa dia besok sakit, Kek Nia dan Kek Nana telah merawat bapa tiri mereka dan juga telah menguruskan hal-hal syarikat yang berada di luar negara. Pada masa itu juga, Kek Bella tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai anak untuk menjaga bapaknya besok yang sakit. Selayaknya Kek Bella berbuat demikian kerana mereka bukan anak kandungan kepada Dato' Jen. Keterangan Peguam Bella mengatakan bahawa Kek Nana dan Kek Nia telah merawat bapa tiri mereka itu Dato' Jen pada semasa ketiadaan Kek Bella yang berada di luar negara kerana urusan syarikat mereka di sana. Namun hal demikian
mereka juga ada melakukan suatu kesalahan sebelum mereka berpindah ke rumah datuk dia. Mereka Oke, saya teruskan dengan prosedur selanjutnya. Di sini telah terdapat pembagian harta dan wasiat oleh Jeff Bezos kepada 3 orang anaknya, yaitu Mia Scott, Thomas Scott, dan Audrey Bezos. Surat di dalam wasiat ini menyatakan pembagian harta telah terbagi kepada 2, yaitu 50 dari pihak Bella dan 50 daripada pihak Mia Scott dan Thomas Scott. Di sini juga telah terdapat bukti bahawa Jeff Bezos telah menandatangani wasiat ini. Namun, terdapat juga pembagian harta katanya seperti di dalam wasiat ini adalah harta yang di luar negara perlulah dibagi kepada 2 ini, kerana Mia Scott dan Thomas Scott telah menjaga dan juga menguruskan syarikat yang berada di dalam negara. Oke. bacaannya ada. Silakan. Mengikut wasiat tersebut, pembagian harus 50% pada periksaan yang ada hanya di dalam negeri saja, tidak berkaitan dengan yang di luar negara. Yang di luar negara itu hanya jatuh pada tangan Cik Bella mengikut wasiat yang disahkan menurut dia. Maafkan saya, ya. Silakan. Ini bukti menyatakan peningkatan belanjawan di luar negara itu sebanyak 1.165 miliar telah tidak ekonomi meningkat disebabkan dari kedua. Itu jadi tidak pertimbangkan pasal ini. Saya mengarahkan untuk pembicaraan ini berhenti sementara saja untuk saya mengambil keputusan. Oke, mahkamah dimulakan. Mahkamah dengan ini memutuskan bahawa Encik Bella akan mendapat harta tersebut manakala Encik Mia dan Nana akan didenda penjara selama 10 tahun. Penjara selama 10 tahun. Ya. Oke, Tiada bacaan yang dapat dipertikaikan di mahkamah. Tindakan anda telah melanggar undang-undang di dalam mahkamah. sudah selesai.